Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Farizul Fakri bin Kamal Arifin, bernombor matrikan 147364 dari Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, akan membentangkan tugasan individu 5%. Tajuk dari jurnal berwasiat yang telah saya pilih ialah Trend Ganti Nama Diri Bahasa Melayu dalam Konteks Media Sosial. Kata ganti nama diri atau GND adalah perujuk dan pengganti nama diri yang merujuk atau menggantikan nama diri penutur atau pendengar. Ganti nama diri biasanya merujuk diri seseorang, bilangan dan jantina. GND juga merupakan aspek penting dalam sebuah komunikasi. Tanpa GND, sesebuah komunikasi tidak akan sempurna. GND juga terbahagi kepada dua, kata ganti nama diri tanya dan kata ganti nama diri orang. Kata ganti nama diri tanya merujuk kepada benda atau orang dalam bentuk tanya atau soalan. Sebagai contoh, pendapat anda apa? Ganti nama diri orang pula merujuk kepada diri orang tertentu. Ia terdiri daripada tiga, iaitu kata ganti nama diri yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Fokus utama dalam rujukan ini adalah kata ganti nama diri orang. Beberapa pendapat tokoh yang telah saya petik adalah seperti berikut. Yang pertama, menurut Asmah Haji Omar, beliau menyatakan bahawa penggunaan kata ganti nama diri berkait rapat dengan konteks yang meliputi taraf sosial, darjat rapat, tidak punya hubungan, suasana persekitaran dan judul percakapan pengguna bahasa yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Zaitul Azmah pula menyatakan bahawa kesantunan semasa berkomunikasi dalam bahasa Melayu diukur melalui penggunaan kata ganti nama, kata panggilan, kata gelaran, rujukan kehormat dan pemilihan kata yang tidak menyinggung perasaan seseorang. Manakala Nik Safiah pula menyatakan bahawa kata ganti nama diri dalam bahasa Melayu boleh dibahagikan kepada bentuk halus atau hormat seperti saya, kami dan kita, dan juga dalam bentuk kurang halus atau kasar seperti aku dan engkau. Berdasarkan analisis data daripada jurnal berwasiat tersebut, dapat saya simpulkan bahawa kata ganti nama diri yang utama ada tiga, iaitu kata ganti diri pertama yang digunakan bagi menggantikan diri orang yang sedang bercakap, kata ganti nama diri kedua yang digunakan untuk merujuk diri orang yang kita sedang bercakap, dan kata ganti nama diri yang ketiga iaitu kata ganti nama diri yang menggantikan nama orang yang diceritakan tentangnya, iaitu orang yang tidak hadir dalam perbualan tersebut. Tidak hanya itu, dalam jurnal ini juga terdapat trend kata ganti nama diri yang tidak biasa dilihat, iaitu yang pertama, kata ganti nama diri kosong, kata ganti nama diri singkat, kata ganti nama diri dialek dan kata ganti nama diri kontemporari. Kata ganti nama diri yang pertama terbahagi kepada dua, iaitu tunggal dan jamak. Antara contoh kata ganti nama diri tunggal adalah saya, aku, ku dan menggunakan nama penutur sendiri, manakala bagi jamak pula adalah kita. Contoh ayat daripada jurnal berwasiat tersebut adalah, Rozi, awak ingat tak saya? Mana Azhar Aku mau belanja sate ni. Saya dan aku adalah contoh bagi kata ganti diri yang pertama, manakala bagi contoh ayat kata ganti diri pertama jamak pula ialah, okey, isu kita malam ni, kita adalah contoh kata ganti diri pertama jamak. Seterusnya, kata ganti nama diri yang kedua turut terbahagi kepada dua bentuk, iaitu tunggal dan jamak. Di dalam jurnal berwasiat tersebut, iaitu ayat yang diambil daripada laman perbualan di WhatsApp dan Facebook adalah mu, kau, kau, engkau dan nama, dan bentuk jamak pula adalah korang dan you alls. Contoh ayat yang digunakan dalam kata ganti nama diri tunggal yang kedua adalah, mu dah tak pakai spek sebab tu tak nampak kebesaran ku. Mu dan ku adalah contoh kata ganti nama diri yang kedua dalam bentuk tunggal. Manakala dalam bentuk jamak pula, best tengok korang dah berbenantu. Kalau exam, pernah tak you all jumpa jawapan mengarut?
Yos dan korang adalah contoh bagi kata ganti nama diri jamak yang kedua. Seterusnya, kata ganti nama diri yang ketiga turut dibahagi dalam bentuk jamak dan tunggal. Bentuk tunggal yang dinyatakan adalah dia, nya dan nama penutur tersebut. Sementara bentuk jamaknya ialah orang dan dorang. Sebagai contoh ayat, kata ganti nama diri ketiga tunggal adalah cikgu tu ku rasa dulu dia ada ajar kita kecap. Ruby Hussein, ingat tak? Namanya Rosmah Abdul Ghani. Nama penutur iaitu Ruby dan Normah adalah penutur kata-kata nama diri yang ketiga. Manakala bagi contoh ayat jamak pula, memang macam dorang Faz, samalah anakmu tu. Dorang adalah contoh kata ganti nama diri yang ketiga bagi aspek jamak. Seterusnya, kata ganti nama diri yang sering digunakan di dalam laman perbualan aplikasi WhatsApp dan Facebook ada 4. Antaranya, kata ganti nama diri kosong, singkat, dialek dan contemporary. Kata ganti nama diri kosong merujuk kepada tiada penggunaan kata ganti nama diri dalam perbualan yang sedang berlangsung. Namun begitu, ketika komunikasi berlangsung, peserta perbualan masih dapat memahami siapa yang dirujuk sebagai penutur dan pendengar. Sebagai contoh, meleleh air liur aku malam-malam ini tengok jeruk. Memang sedap. Itulah, tahu tak apa, tak kolak yo. Dalam ayat pertama, meleleh air liur malam-malam ni tengok jeruk, kata ganti diri yang pertama iaitu aku telah digugurkan. Namun begitu, perbualan tersebut masih berjalan dengan lancar kerana penutur kedua masih memahami apa yang dimaksudkan. Seterusnya, kata ganti nama diri singkat. Kata ganti nama diri singkat ialah ganti nama diri yang telah disingkatkan. Kata-kata yang dimaksudkan di sini adalah ku, ko, mu dan nya. Sebagai contoh ayat, mu bakar semangat ku ge. Ish, tidaklah, ku driver pomen pak gad. Ku adalah singkatan daripada aku, manakala mu adalah singkatan daripada kamu. Seterusnya, kata ganti nama diri dialek. Salah satu trend yang sangat popular dalam penggunaan kata ganti nama diri yang ditemui dalam kajian tersebut adalah penggunaan dialek. Dalam kajian ini, kata ganti nama diri dialek Negeri Sembilan telah ditemui. Kata ganti nama diri yang digunakan adalah kata ganti nama diri yang pertama iaitu dan yang merujuk kepada aku, dan kata ganti nama diri yang kedua ekau iaitu merujuk kepada kamu. Dan yang terakhir adalah kata ganti nama diri kontemporari. Kata ganti nama diri kontemporari merujuk kepada trend yang menjadi perbualan hangat ketika ini. Ia adalah gabungan daripada kata ganti nama diri yang sedia ada. Sebagai contoh, kita orang adalah gabungan daripada kita dan orang, dan dorang adalah gabungan daripada dia dan orang. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan daripada kajian ini adalah berdasarkan jurnal berwasit yang telah saya gunakan sebagai bahan kajian, dapat dijelaskan bahawa kata ganti nama diri tidak digunakan secara sewenangnya, namun ada syarat dan peraturan yang mengawal penggunaan agar komunikasi terus berlangsung dengan lancar. Peranan peserta iaitu penutur dan interlokutor memenuhi syarat ambil gila terhadap sasaran kepada proses komunikasi yang berlaku. Trend penggunaan kata ganti nama diri yang baru juga ditemui dalam kajian tersebut. Laman sosial seperti Facebook dan WhatsApp adalah wadah utama kajian ini. Meskipun trend baharu iaitu gabungan kata nama seperti korang dan dorang digunakan secara meluas di dalam ruangan sembang media sosial tersebut, namun begitu trend ini jelas menyalahi undang-undang dan peraturan tata bahasa Melayu. Berikut merupakan link daripada jurnal berwasit yang telah saya petik. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.